Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cikgu Fafau Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen video ini di Cikgu Fafau Channel. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari semua anak-anak tingkatan 2. Okey, apa khabar semua? Semoga anak-anak semua berada dalam keadaan sihat dan diberikan kesihatan yang baik. Okey, insya-Allah. Jadi berdasarkan jadual yang telah ditetapkan untuk hari ini, kita akan belajar pendidikan seni visual tingkatan 2, yang mana untuk hari ini kita akan fokus ataupun kita akan mula kepada tajuk yang pertama, iaitu seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Okey, sebelum itu sekali lagi selamat datang kepada semua anak-anak sekalian ke kelas pendidikan seni visual Cikgu Fafau, dan selamat kembali ke sekolah bagi sesi 2021. Jadi kita sama-sama doakan agar sesi 2021 ini akan menjadi lebih ceria dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan tajuk yang pertama, eloklah rasanya saya memberikan sedikit pengenalan tentang pendidikan seni visual tingkatan 2. Jadi berikut merupakan rujukan utama untuk pendidikan seni visual tingkatan 2, iaitu buku teks PSV tingkatan 2 KSSM, dan saya difahamkan minggu ini dalam proses penyerahan dan juga pengambilan buku teks untuk tahun semasa. Dan untuk anak-anak yang belum lagi ada buku teks, bolehlah memuat turun buku teks digital yang telah diberikan atau yang telah disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi untuk lebih lanjut boleh rujuk kepada grup kelas masing-masing. Saya rasa guru kelas masing-masing dah share link untuk awak download buku teks digital. Seperti di bawah itulah yang saya tunjuk tu. Seterusnya sekadar sedikit isi kandungan, uraian apa yang kita akan belajar sepanjang tahun ini. Untuk PSV tingkatan 2, kita akan belajar ataupun ada 5 bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah dan apresiasi seni visual. Dalam bahagian ini kita akan belajar tentang seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Inilah topik yang pertama, tajuk yang pertama yang kita akan belajar hari ini. Jadi untuk lebih lanjut, kejap lagi saya akan terangkan lebih lanjut. Bahagian yang kedua ialah bahagian seni halus. Seni halus kita akan ada 3 tajuk. Tajuk yang kedua seni lukisan, tajuk yang ketiga seni catan, dan tajuk yang keempat seni cetakan. Ini sekadar untuk pengetahuan, awak tahu dulu apa yang kita akan belajar. Nanti apabila kita masuk setiap tajuk itu, saya akan terangkanlah satu persatu untuk awak lebih memahami apa yang akan diterangkan untuk tajuk-tajuk tersebut. Seterusnya untuk bahagian yang ketiga, reka bentuk. Untuk reka bentuk ni, masa inilah awak akan mula membuat design dan sebagainya. Tajuk yang kelima, reka bentuk landscape. Tajuk yang keenam, reka bentuk hiasan dalaman, dan tajuk yang ketujuh, reka bentuk industri. Dan seterusnya kita akan masuk ke bahagian seni craft. Tajuk ke-8 seni sulaman. Awak akan belajar cara-cara menyulam dan sebagainya. Dan tajuk yang ke-9 seni seramik. Membuat pasu, membuat tembikar, seramik dan sebagainya. Dan yang akhir sekali ialah komunikasi visual. Ini antara yang part yang selalu pelajar-pelajar suka, sebab melibatkan gadget-gadget ataupun teknologi yang terkini. Kita tengok tajuk yang 10, seni reka grafik, mencipta simbol dan logo. Dan yang last sekali, ini yang paling ramai suka, sebab ramai yang suka bersuah foto, ambil gambar dan sebagainya. Yang tajuk yang ke-11 iaitu seni foto, seni fotografi. Jadi kita ada 11 tajuk yang kita akan belajar daripada awal tahun sehingga hujung tahun ni. Jadi insya-Allah kita akan cuba habiskan dalam tempoh yang telah ditetapkan.
Nah, itu sekadar pengenalan kepada tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Okey, seterusnya untuk hari ini kita akan belajar tentang seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Ini adalah untuk tajuk yang pertama. Jadi sebelum tu kita tengok apa yang sekadar induksi, saya induksi. Okey, untuk makluman awak, negara kita ni kaya dengan seni ragam hias. Okey, sebelum saya nak terangkan apa itu seni ragam hias, mungkin ada yang belum tahu lagi. Apa benda pula ni cikgu, seni ragam hias? Saya tak faham lah. Seni ke, ragam ke, hias ke? Hiasan saya tahulah. Ragam tu macam-macam ragam saya tahulah kan. Okey. Tapi apa yang dimaksudkan dengan seni ragam hias kan? Okey, jadi kejap lagi kita akan tengok secara terperinci. Okey, apa yang dimaksudkan dengan seni ragam hias? Okay, kalau tengok ayat ni, negara kita kaya dengan seni ragam hias. Banyak seni ragam hias dekat Malaysia ni. Okey, kita boleh melihat seni ragam hias ni pada pengangkutan, seperti terutamanya kenderaan-kenderaan tradisional yang lama, beca, ataupun kereta lembu dan sebagainya. Okey, kita boleh lihat juga pada alat permainan rakyat ataupun permainan tradisional. Okey, dan juga kita boleh lihat juga seni ragam hias ni pada alat domestik. Okey, seni ragam hias ni bukan sahaja menarik, tetapi sebenarnya seni ragam hias ni dia mempunyai makna ataupun maksud yang tersendiri. Okey, contohnya seni ragam hias A. Okey, dia menghias secara A. Ada maksud A dia. Okey, seni ragam hias B. Okey, ada maksud dia. Seni ragam hias C, ada maksud dia. Setiap seni ragam hias yang dihasilkan, okey, ada makna yang tersendiri. Tetapi persoalan yang saya nak tanya pada awak, okey, tahukah awak bahawa seni ragam hias ni menggambarkan pemikiran ataupun nilai dan juga kepercayaan sesebuah masyarakat yang menghasilkannya? Okey, sebenarnya apa yang dihasilkan ini adalah apa yang difikirkan, pemikiran dia, okey, nilai dia dan kepercayaan, okey, ketika dihasilkan tersebut. Okey, jadi kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan seni ragam hias. Mungkin ada yang bertanya-tanya kan. Okey, tengok yang pertama, maksud seni ragam hias ni ialah hiasan dalam seni kraft ataupun karya seni. So maksud hiasan dalam seni kraft tu, kita panggil dia sebagai seni ragam hias. Okey, seni ragam hias ni boleh diolah supaya rupa bentuknya menjadi pelbagai ragam, pelbagai jenis. Okey, dan kepelbagaian seni ragam hias ini biasanya khas untuk sesuatu unit budaya pada masa tertentu. Okey, kita tengok lagi. Seni ragam hias ni merupakan karya seni rupa yang diambil daripada motif flora, fauna, motif geometri, motif awan larat dan motif figuratif. Okey, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 motif yang digunakan: flora, fauna, geometri, awan larat dan juga figuratif. Okey, jadi fokus dalam tajuk seni ragam hias ni, kita menjurus kepada pengangkutan, alat permainan tradisional ataupun alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Kalau kita nak belajar secara keseluruhan, dia terlampau besar. Okay, jadi kita fokus kepada 3 benda sahaja: pengangkutan, alat permainan rakyat dan juga alat domestik. Okey, kita tengok di bawah ni antara produk-produk hasil seni, hasil craft ataupun hasil karya seni yang dihasilkan yang menggunakan seni ragam hias. Okey, antaranya yang contoh gambar yang pertama, papan rehal. Okey, papan rehal kalau awak tengok ukiran-ukiran yang dihasilkan itu yang merupakan seni ragam hias. Okey, yang kedua kalau awak tengok, ini ukiran kayu. Okey, ukiran-ukiran kayu, dia bukan sebarang ukir, dia ukir ada corak-corak yang telah dipilih. Okey, jadi corak-corak yang diukir ini, yang dihasilkan ini, kita panggil dia seni ragam hias. Tengok yang ketiga. Ini kain puar kumbu yang sangat popular di negeri Sarawak. Okey, jadi kain puar kumbu ni, corak-corak yang dihasilkan pun ada seni ragam hias yang telah dipilih. Dan last sekali kalau tengok, ini adalah ukiran tembaga. Okey,
buat menghasilkan ukiran daripada tembaga. Bukan sekadar saja-saja nak ukir. Okey, dia ada juga corak-corak yang dipilih untuk dihasilkan. Okey, jadi itu serba sedikit tentang apa yang dia masukkan dengan seni ragam hias. Okey, seterusnya kita tengok fokus kepada yang pertama, iaitu seni ragam hias pengangkutan. Okey, tengok yang pertama. Pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias ialah pengangkutan tradisional seperti beca. Saya awak tahu semua beca macam mana kan. Beca yang dimasukkan ni bukan beca yang beca moden yang macam awak tengok dekat Melaka tu kan. Kalau dekat Melaka tu banyak dah dimodernkan. Ada beca Frozen, ada beca Ben 10 lah, okay? Beca yang lebih menarik sesuai dengan peredaran zaman. Tapi dia masukkan sekarang ni ialah beca pada zaman dahulu. Okey, beca yang lebih pada pengangkutan tradisional. Okey, seterusnya kereta lembu. Okey, kereta lembu tahu Okey, kereta yang ada lembu yang tarik kereta di belakang tu Okey, dan juga perahu. Okey, perahu pengangkutan air. Okey, jadi ketiga-tiga ni adalah merupakan contoh pengangkutan tradisional yang mempunyai seni ragam hias. Okey, seni ragam hias ni pada beca dan kereta lembu biasanya terdapat pada bahagian kisi-kisi, belakang tempat duduk penumpang ataupun bawah letak kaki. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan gambar untuk awak lebih faham di mana kisi-kisi. Okey, belakang tempat duduk penumpang tu kat mana? Okey, bawah letak kaki tu kat mana? Sebab kalau saya cakap je awak tak tengok, kadang-kadang awak pun tak tahu apa benda. Kadang-kadang kita tanya faham tak? Faham. Apa yang awak faham? Entah, tak tahu. Okey, jadi saya akan sertakan gambar untuk awak lebih faham apa yang dimaksudkan dengan penerangan yang telah saya berikan. Okey, seterusnya fungsi seni ragam hias ni adalah untuk memaparkan nilai estetik, okey, dan juga untuk menarik perhatian. Contohnya macam ni lah. Okey, pada zaman dulu dia nak menghasilkan beca. Okey, beca tersebut tu dia nak jual, nak orang beli. Jadi adakah dia nak menghasilkan beca yang biasa-biasa saja? Okey, mestilah dia akan menghasilkan sebuah beca yang cantik dengan corak yang menarik supaya orang ada nilai estetik dan orang bila lihat tu wow. Okey, wow cantiknya macam tu. Okey, so orang akan gunakan menjadi perhatian dan sebagainya. Okey, so ini contoh gambar kereta lembu. Kalau awak tengok penuh dengan corak-corak, motif-motif yang telah ukir, telah dihasilkan. Okey, itu beca. Ini contoh beca tradisional, bukan beca yang moden yang saya cakap tadi. Okey, so ini adalah contoh-contoh seni ragam hias yang ada pada pengangkutan tradisional. Okey, tengok contoh-contoh yang ada dalam gambar tu. Okey, next kita akan pergi kepada, kalau tadi beca dan juga kereta lembu. Okey, sekarang kita tengok juga perahu. Okey, perahu tradisional. Perahu tradisional juga banyak dihiasi ataupun diletakkan dengan seni ragam hias pada komponen-komponen seperti badan perahu, bangau, okok dan caping. Apa benda pula ni? Badan, bangau, okok, caping kan? Okey, ada yang tanya apa benda pula ni kan? Okey, jadi kita tengok apa benda, apa yang dimaksudkan. Okey, perahu dihiasi dengan pelbagai warna dan ukiran di bahagian kepala. Okey, kalau perahu tu dekat bahagian depan tu selalunya dia ada kepala. Memang cantiklah dengan ukiran dan sebagainya. Okey, pada bahagian kepala tu dia ada diukir dengan pelbagai warna dan ukiran yang digelar sebagai koyan ataupun caping. Caping, bila nanti keluar soalan ke apa, koyan atau caping ni ialah pada bahagian kepala perahu tu. Jadi apa fungsi koyan ni? Okey, fungsi koyan ni ialah untuk mengikat tali kemudi. Tali kemudi tu kan, kalau dia nak parking ke apa ke, okey, ataupun ni dia akan lilit ataupun dia akan letak tali kemudi tu pada bahagian kepala perahu. Okey, ataupun dekat sini kita panggil dia koyan ataupun caping. Seterusnya, bahagian badan perahu terdapat seni ragam hias corak awan larat. Okey, yang menggunakan warna-warna terang. Okey, kalau awak tengok corak-corak yang macam
kerawang apa semua tu. Itu antara contoh-contoh corak awan larat. Okey, dia selalunya dia menggunakan corak warna-warna terang untuk menampakkan kecantikan sesebuah hasil. Okey, macam ni dia nak tunjukkan perahu tersebut nak bagi nampak cantik dan sebagainya. Dihias dengan seni ragam hias corak awan larat dengan warna-warna yang terang dan warna-warna yang kontra dan warna-warna yang sangat cantik. Okey. Seterusnya bangau. Bangau ni pula bukan bangau burung bangau tu kan. Okey, bangau ukiran kayu yang diletakkan di hadapan perahu. Okey, biasanya mempunyai seni ragam hias motif flora dan fauna. Jadi fungsi bangau ni ialah untuk menyangkut galah panjang dan pukat. Okey, di samping menjadi hiasan. Okey, so itulah antara apa orang kata part-part yang ada pada bahagian perahu yang dihiasi dengan seni ragam hias. Ini contoh gambar perahu. Kalau awak tengok nombor 1 tu bangau. Okey, tengok bangau tu dekat mana? Okey, ukiran kayu dekat hadapan perahu. Okey. Nombor 2 caping ataupun koyan dekat tengah-tengah tu. Apa fungsi dia? Okey, untuk mengikat tali kemudi tadi. Nombor 3 okok. Okey, ada kat tepi tu. Okey, dan yang di bahagian sisi perahu. Okey, bahagian badan. Okey, semuanya dihiasi dengan seni ragam hias yang sangat menarik. Okey, seterusnya kita akan masuk seni ragam hias alat permainan rakyat. Okey, so untuk makluman semua, alat permainan rakyat ni juga kita kenali sebagai permainan tradisional. Okey, mempunyai seni ragam hias dengan motif-motif ataupun corak-corak yang tertentu. Okey, merupakan antara contoh permainan rakyat yang terkenal. Okey, wow. Okey, pernah mainkan wow kan? Okey, gasing. Okey, dan juga congkak. So ini adalah 3 contoh permainan rakyat yang terkenal dekat Malaysia ni. Baik, ini merupakan contoh wow, iaitu wow bulan. Seterusnya gasing, dan seterusnya contoh congkak. Jadi inilah contoh-contoh permainan-permainan tradisional yang popular ataupun yang terkenal di Malaysia kita ni. Mereka merupakan huraian-huraian ataupun details kepada permainan-permainan tradisional yang telah saya nyatakan tadi. Kita tengok satu persatu. Wow merupakan warisan budaya yang tinggi nilai estetiknya. Nilai estetik wow ni sangat tinggi dengan cara penghasilan, dengan kualiti dia, dengan kreativitinya. Nilai estetiknya sangat tinggi. Wow ni terkenal kerana seni ragam hiasnya ataupun coraknya yang sangat menarik. Mempunyai motif flora dan juga awan larat. Dan antara contoh-contoh wow yang ada ialah wow bulan, wow burung, dan juga wow kucing. Kalau awak tengok, kalau wow ni dimainkan ataupun dilepaskan ke udara, dia punya corak dia memang sangat cantik. Kalau berada di ruang udara dengan warnanya, dengan coraknya, warna yang striking, yang unik, menarik perhatian orang-orang yang melihat. Kemudian kedua, permainan tradisional yang kedua ialah gasing. Ada 2 jenis gasing. Yang pertama ialah gasing pangkah. Gasing pangkah ni selalunya orang-orang main untuk pernah main gasing kan? Selalunya orang buat bulat, kita baling, masukkan dalam kawasan tu, dan kita akan baling gasing untuk keluarkan gasing yang sedang berpusing. Itu kita panggil gasing pangkah. Dan juga gasing uri. Gasing yang mempunyai seni ragam hias ni ialah gasing pangkah. Dia ada corak-corak yang telah dipilih, dan seni ragam hias yang selalu ada ialah terdapat pada bahagian bahu gasing. Bahu gasing ni ialah di bahagian tepi-tepi gasing. Bahagian bahu dia. Dan corak-corak ataupun seni ragam hias yang biasa digunakan ialah corak-corak ataupun motif-motif flora. Mungkin pada masa dahulu apabila pembuat ataupun pereka gasing ni dia menghasilkan gasing, dia melihat kadang-kadang mereka melihat keadaan sekeliling. Dia lihat daun, jadi dia ukir daun. Dia lihat bunga, dia ukir bunga. Kadang-kadang mungkin dia lihat burung, dia ukir burung.
So antaranya dia menggunakan motif flora dan kadang-kadang juga menggunakan motif fauna, okey, pada pada gasing yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga, congkak. Okey, congkak ni merupakan papan kayu yang berlubang ataupun boleh bermain ataupun dimainkan, okey, dengan membuat lubang di atas tanah. Okey, buah congkak ni biasanya kita gunakan biji getah, okey, ataupun kita gunakan guli. Okey, tapi sekarang ni banyak kita pun dah ada congkak-congkak moden. Cuma congkak-congkak moden ni tidaklah dihasilkan dengan ada seni ragam hias seperti congkak-congkak tradisional, okey, pada zaman-zaman dulu, congkak-congkak kayu. Okey, kalau kita tengok sekarang ni congkak moden ni just plastik, and then tak ada corak, biasa je, kosong je. Okey, seni ragam hias pada congkak tradisional ni kita boleh lihat pada bahagian badan dia, bahagian badan kayu, and then bahagian kepala, okey, bahagian ekor, dan juga pada kadang-kadang di sekeliling lubang-lubang anak dia tu. Okey, lubang-lubang congkak. Okey, yang biasanya mereka menggunakan motif awan larat, okey, dan juga motif floral. Okay, jadi ini merupakan huraian-huraian untuk ketiga-tiga alat permainan rakyat, okay, yang menggunakan seni ragam hias. Okay, seterusnya kita tengok pula seni ragam hias alat-alat domestik. Okay, alat apa yang dimaksudkan dengan alat-alat domestik? Okay, alat-alat domestik ni merupakan alat-alat yang berkaitan dengan keperluan harian, terutamanya apa yang kita perlukan di rumah. Okay, alat-alat seperti rehal, papan rehal, kukuran, acuan putu, jebak puyuh, bakul dan nyiru, okay, merupakan antara contoh alat domestik tradisional yang mempunyai seni ragam hias tertentu. Mungkin ada yang tertanya, apa benda pula lagi kukuran, apa benda kukuran kan? Acuan putu, apa benda acuan putu? Jebak puyuh, bakul, nyiru, apa benda tak pernah dengar pun sebelum ni kan? Okay. Jadi saya akan huraikan satu persatu apa yang dimaksudkan dengan alat-alat yang saya nyatakan. Okay, kita tengok yang pertama, rehal. Rehal ni kalau awak pergi mengaji selalunya awak akan guna. Cuma bezanya sama ada awak gunakan yang moden ataupun awak guna yang tradisional. Kalau awak gunakan yang tradisional, awak akan lihatlah, okey, ukiran-ukiran seni ragam hias pada papan rehal tersebut. Okey. Jadi papan rehal ni apa benda? Sejenis papan bersilang yang direka untuk meletakkan Al-Quran. Okey. Mempunyai ukiran dan seni ragam hias dengan motif-motif yang tertentu. Okey, dan juga seni ragam hias yang biasa digunakan ialah motif flora, okey, bunga-bungaan, daun-daun dan sebagainya. Okay, ada juga papan rehal yang dimasukkan atau menggunakan motif geometri. Okey, dan ada juga yang menggunakan motif kaligrafi, terutamanya menggunakan huruf-huruf Jawi dan huruf-huruf Arab, okey, pada papan rehal tersebut untuk menunjukkan nilai-nilai Islamik, okey, pada papan rehal tersebut. Seterusnya, acuan putu. Apa itu acuan putu? Okey, acuan putu ni merupakan alat untuk membuat kuih putu kacang. Okey, bukan kita nak belajar cara-cara nak buat putu kacang kan. Okey, acuan putu ni ialah kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan acuan putu. Okey, acuan yang nak buat kuih putu kacang. Tak tahulah awak pernah makan ke tidak. Okey, tapi putu kacang ni memang sedap lah. Okey, jadi apa seni ragam hias yang ada pada acuan putu ni? Okey, so kalau awak tengok, dia nak menghasilkan putu kacang tu. Bila putu kacang tu siap, putu kacang tu akan berbentuk yang cantik. Kadang-kadang ada bentuk ikan, kadang-kadang ada berbentuk buah jagung, kadang-kadang ada berbentuk apa-apa sajalah mengikut acuan-acuan dia. Jadi antara seni ragam hias yang biasa digunakan untuk membuat acuan putu ialah corak bunga-bungaan ataupun daun. Okey. Contohnya awak boleh tengok pada gambar contoh yang saya sediakan tu, ada gambar daun, gambar jagung, gambar bawang, okey, macam-macam lagi. Okey, ada contoh-contoh yang akan digunakan. Dan kepelbagaian seni ragam hias pada dasar acuan akan menghasilkan pelbagai bentuk kuih putu.
Kalau acuan tersebut berbentuk daun, maka kuih itu akan berbentuk daun. Kalau acuan itu berbentuk jagung, nanti kuih itu akan berbentuk macam buah jagung. Itu acuan putu. Seterusnya, kukuran. Kukuran ni apa pula? Okey, awak tengok macam kuda kan, macam keldai kan. Okey, kukuran ni kalau mungkin saya tak tahulah zaman awak ni awak pernah ada pengalaman duduk atas kukuran ni, kukur kelapa. Okey, kalau macam zaman saya dulu, saya sempat duduk atas kukur ni, kukur kelapa. Okey, dulu tak ada nak pergi kedai mesin beli kelapa guna mesin dan sebagainya. Dulu kukur kelapa gunakan kukur. Kalau belah kampung saya, kami panggil saya panggil kukok nyok. Kukok nyok tu kelapa. Okey, jadi kukuran ni ialah alat untuk mengukur ataupun menggeruk ataupun nak mengikis isi kelapa tu untuk dapatkan isi kelapa tu. Okey, alat ni dia mempunyai mata bergerigi tajam. Okey, jadi seni ragam hias alat ini terdapat pada bahagian badan dan menggunakan motif flora dan fauna serta awan larat. Okey, dan bentuk ukiran kukuran ini berbeza antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin bahagian depan tu corak dia lain, bahagian tengah corak dia lain, bahagian belakang corak dia lain, okey, dan sebagainya. Okey, inilah jebak puyuh. Apa pula yang dimaksudkan dengan jebak puyuh? Okey, jebak puyuh ni adalah alat untuk memerangkap burung puyuh. Okey, kalau awak tengok tu dia macam rumah ataupun jerat untuk tangkap ataupun memerangkap burung puyuh. Okey, seni ragam hias yang digunakan untuk jebak puyuh ni selalunya dia menggunakan motif flora yang membentuk sulur bayung di atas gunungan dan lingkaran yang kompleks. Kalau awak tengok dekat bahagian atas, okey, dekat bahagian atas tu dia menggunakan motif flora yang membentuk sulur bayung. Okey, dia lebih unik lah. Okey, dan motif gunungan menggunakan teknik tebuk tembus bersilat. Maksudnya ada berlubang lah. Bukan ukiran semua kata. Dia tebuk sehingga tembus. Nampak ruang-ruang kosong tu. Okey, itu kita panggil dia teknik tebuk tembus bersilat. Jangan bila nanti keluar soalan tentang motif gunungan menggunakan teknik tebuk tembus bersilat ni, awak lukis pula buah silat 1, buah silat 2, buah silat 3 kan. Tak ada. Okey, teknik tebuk tembus bersilat ni ialah salah satu teknik untuk menghasilkan motif seni ragam hias tersebut. Okey, so antara tokoh-tokoh yang dua tokoh yang kita akan belajar yang sering menggunakan seni ragam hias dalam produk-produk ataupun hasil karya mereka. Yang pertama, tukang ulung perahu tradisional. Okey, menghasilkan perahu-perahu yang berseni, yang hebat. Okey, beliau merupakan Hasni bin Ali. Okey, namanya ialah Hasni bin Ali. Lahir pada tahun 1946 di Terengganu. Mewarisi kemahiran daripada ayahnya. Okey, ni keluarga punya talent lah Okey, menghasilkan pelbagai jenis perahu seperti perahu skoci, perahu payang, okey, dan perahu kolek. Okey, perahu-perahu yang dibuat oleh Hasni ni, oleh Encik Hasni ni, buatannya kaya dengan nilai-nilai tradisional Melayu. Okey, seni-seninya lebih kepada seni-seni yang nilai-nilai tradisional Melayu. Okey, seterusnya, tokoh yang kedua ialah tokoh Adi Guru Wau tradisional. Ini pakar dalam menghasilkan wau-wau tradisional, wau bulan dan sebagainya. Okey, nama beliau ialah Syafi'i bin Yusof. Okey, lahir pada tahun 1947 di Kelantan. Beliau meminati bidang kerah wau sejak kecil dan mendapat sokongan daripada keluarganya. Apa yang unik, keunikan hasil wau yang dihasilkan ialah badan wau tu berbentuk bulat dan seimbang. Okey, itu antara keunikan hasil wau yang telah dihasilkan olehnya. Dan akhir sekali, beliau juga merupakan duta kepada Syarikat Penerbangan Malaysia, MAS. Okey, dan sering dijemput demonstrasi di luar negara. Okey, sebab apa? Mungkin sebab MAS itu logonya pun menggunakan ikon, okey, wow pada logo Malaysia Airlines. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga awak mendapat something
daripada tajuk yang pertama ini, apa yang kita telah belajar tadi tentang seni ragam hias pada pengangkutan tradisional, seni ragam hias pada apa lagi tadi, alat permainan tradisional, dan juga seni ragam hias pada alat-alat domestik. Dan kita juga telah mengenali dua tokoh yang terkenal yang menggunakan seni ragam hias dalam produk-produk ataupun hasil karya mereka. Jadi itu saja, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi next kelas minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah habis tonton? Apa lagi? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye. Assalamualaikum.